Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa untuk kita meneruskan pengajian kita yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah berpandukan kitab Kifayatul Awam, insya-Allah. Dan sebelum itu mari sama-sama kita buka dengan bacaan kita Al-Fatihah. Insya-Allah kita sambung. Kita dah masuk bahagian yang ketiga Samayat. Dan insya-Allah kalau sempat kita khatam. Kalau tak, besok insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna al-wuqu'a fil kaba'ir ghairu mukaffirin la yujibul kufra. Dan daripada perkara-perkara yang wajib yang kita i'tiqad ialah sesungguhnya al-wuqu' fil kaba'ir, sesungguhnya orang yang melakukan dosa besar tidaklah dia itu kafir dan dia tidak mewajibkan, tidaklah dikafirkan dan juga tidak kafir. Maksudnya apabila seseorang itu dia melakukan dosa besar, sama ada dia sempat bertaubat ataupun tidak sebelum dia mati, maka itu tidaklah membawa kepada kekufuran. Dia masih lagi dianggap orang yang beriman, tetapi beriman yang fasik, berbeza dengan sebahagian kelompok-kelompok firqah-firqah batilah yang lain. Mereka mengatakan bahawa sekiranya seseorang itu melakukan dosa besar, dan bahkan ada yang mengatakan dosalah tak kira besar ke kecil, maka dia dianggap kufur, seperti Khawarij. Khawarij ni dia menganggap siapa yang melakukan dosa, terutamanya dosa besar, maka dosa besarlah isu dia. Dia terkeluar daripada iman, dia jadi kufur. Kerana menurut Khawarij bahawa iman itu adalah tasdiq bil qalbi, kemudian iqrar bil lisan dan amal bil jawarih. Iman itu, hakikat iman itu ada tiga. Yang pertama tasdiq bil qalbi, kemudian iqrar bil lisan, kemudian amal bil jawarih. Iqrar bil lisan, iqrar dengan lidah, kemudian beramal dengan anggota. Jadi dijadikan ketiga-tiga ini syatrun minal iman, bahagian daripada iman. Jadi kalau salah satu daripadanya cacat, maka dianggap tidak beriman. Ini Khawarij. Kemudian yang kedua Mu'tazilah. Mu'tazilah dia apabila seseorang itu melakukan dosa besar, Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila seorang itu melakukan dosa besar, maka dia terkeluar daripada iman tetapi tidak kufur. Kalau Khawarij, dia terkeluar daripada iman dan kufur. Tapi dalam Mu'tazilah, dia tidak beriman dan tidak kufur.
Pelik Mu'tazilah. Sebab dia telah mencacatkan salah satu bahagian daripada iman dia, iaitu dia tidak beramal dengan amalan yang baik, dia beramal dengan dosa besar, maka dia terkeluar beriman tapi tak sampai kufur. Maka tidak iman, tidak kufur, kedudukan dia manzilatun bainal manzilatain. Kedudukan dia berada di antara satu tempat antara dua tempat, di antara iman dan kufur. Kedudukan dia antara iman dan kufur, tapi tempat dia neraka. Itu Mu'tazilah. Ahli sunnah wal jamaah kita kata tidak. Orang yang melakukan dosa besar, murtakib kabirah, walaupun dia tak sempat taubat, tapi dengan syarat selagi hati dia mentasdikkan, membenarkan rukun-rukun iman, maka dia dianggap masih beriman, tetapi dia dianggap sebagai mukmin yang fasik, seorang mukmin yang berdosa lah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampunkan dia. Kalau Allah kehendaki, Allah azab dia dalam neraka dalam satu tempoh yang tertentu. Kemudian, Waalaikumsalam, kemudian dia akan dikeluarkan daripada neraka, dia akan masukkan ke dalam syurga, walaupun iman dia sebesar zarrah sekalipun. Ini sabit dalam hadis-hadis sahih lah. Maka di sini ada isu Wahabi ya. Wahabi mengatakan bahawa tengok tu Asy'ariyah. Asy'ariyah dia mengatakan bahawa iman hanya tasdik bil qalbi. Iman hanyalah tasdik bil qalbi. Jadi yang sebenarnya salafah, yang ahli sunnah wal jamaah sebenar dan salafus soleh, jumhur muhaddisin ataupun a'immatus salasah. A'immatus salasah maksudnya imam yang tiga. Imam Malik, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan iman itu mesti tiga. Iman itu mesti tiga. Iman itu tasdik bil qalbi, iman itu iqrar bil lisan, dan iman itu amal bil jawarih. Asy'ariyah kata tidak. Asy'ariyah mengatakan iman itu hanya tasdik bil qalbi. Jadi atas salah satu daripada sebab ini, Wahabi mengeluarkan Asy'ariyah daripada ahli sunnah. Okey. Kita jawab balik, ulama kita jawab, sebenarnya engkau yang tak salah faham. Kamu, wahai Wahabi, kamu salah faham, kamu tak faham maksud Asy'ariyah. Okey. Memanglah zahirnya memang betul. Zahirnya, secara zahir, ulama Asy'ariyah mengatakan hakikat iman itu adalah hanya tasdik bil qalbi saja, membenarkan dalam hati saja. Adapun ikrar bil lisan itu dia bukan hakikat iman. Ikrar bil lisan hanyalah untuk menjalankan hukum Islam ataupun iman ke atas seseorang itu di dunia. Maksudnya kalau seseorang itu ingin dianggap sebagai seorang Islam di dunia ini, maka dia perlu mengucapkan kalimah syahadah. Dan juga beramal itu, semayang, puasa, zakat, haji merupakan kesempurnaan iman. Bukan bahagian daripada iman. Bukan bahagian daripada. Hanyalah syarat, dia bukan syatrun tapi syartun. Syarat untuk dia dianggap beriman di dunia. Beranggap iman di dunia. Itu Asy'ariyah. Hakikat dan sebenarnya. Sebab, yang pertama dia tasdik bil qalbi, untuk kalau benar-benar dia hakikat iman sebenar itu tasdik bil qalbi, dia kena membenarkan dalam hati. Tapi siapa yang tahu? Siapa yang tahu dalam hati seseorang itu, dia itu hati dia beriman atau tidak? Hanya Allah Taala saja yang tahu, dan dia sendiri yang tahu. Maka tak cukup di situ tasdik bil qalbi untuk dia dihukumi beriman di dunia. Adapun di akhirat, kalaulah dia tasdik bil qalbi di dalam hati dia, maka dia dianggap beriman di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya orang munafik. Orang munafik dia ikrar bil lisan, dia syahadah, dan dia amal bil jawarih, dia semayang saf pertama lagi ya. Abdullah bin Ubay bin Salul tu ketua munafik, semayang saf depan lagi. Jadi walaupun dia ikrar bil lisan, dia amal bil jawarih, tapi hati dia tidak tasdik, maka dia tidak beriman. Tidak dianggap beriman. Sebaliknya, kalau seseorang tu dia tasdik bil qalbi, katalah dia tasdik bil qalbi, kemudian dia tidak ikrar bil lisan, contohlah, ni contoh. Dia tidak ikrar bil lisan contohnya.
Okey, dia tidak ikrar bilisan. Okey, ditanya kenapa dia tidak ikrar bilisan. Sekiranya dia tidak ikrar bilisan itu kerana tidak ada orang pun yang menyuruh dia mengucap. Tidak ada orang yang menyuruh dia mengucap. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak ada orang yang suruh dia mengucap, tapi dalam hati dia membenarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memang beriman kepada Allah, dalam hati dia membenarkan semua iman, tapi tak ada orang suruh mengucap, dan dia tak, walaupun dia tak semayang, tak puasa, tak buat segala amalan, maka di sisi Allah Taala dia beriman. Di sisi Allah Taala dia beriman, tapi di sisi manusia kita tak boleh anggap dia beriman, sebab misalnya kalau kita tuntut dia supaya mengucap, maka kalau dia mengucap, maka dia dianggap beriman. Ini tidak ada orang yang tuntut dia mengucap. Contohlah satu orang yang hidup, dia tahu tentang Allah, tentang Islam, dia Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi dia tak ada, dia tak ada orang tuntut dia untuk syahadah, tak ada orang ajar dia semayang, puasa, zakat, haji, tapi hati dia beriman kepada Allah. Maka di sisi Asy'ariyah, di akhirat nanti dia dianggap beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis yang mengatakan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, orang yang iman dia sebesar zarah akan dikeluarkan daripada neraka, akan dimasuk dalam syurga 10 kali dunia. Itu nanti kita cerita bab tu. Jadi yang kedua, kalaulah dia diminta untuk mengucap. Okey, kalau dia diminta untuk mengucap, bila tanya kau beriman kepada Allah, saya beriman. Sila mengucap, dia kata saya tak boleh mengucap. Kenapa tak boleh mengucap? Kalau saya mengucap, saya akan dibunuh. Misalnya, contohlah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akan dibunuh kalau saya mengucap. Jadi kalau dia ada keuzuran, dia tak mengucap, maka kita masih lagi tidak boleh menganggap dia ni orang beriman lah, sebab dia tak mengucap. Kita tak tahu kan hati dia betul ke beriman. Tidak, kita mana tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita tak menghukumi dia beriman selagi dia tak mengucap. Tapi di akhirat nanti dia dihukumi beriman kalau betul lah hati dia beriman. Itu beza Asy'ariyah. Maknanya kalau orang tu mengucap sekalipun, katalah orang munafik kan, dia mengucap, dia semayang, tapi hati tak membenarkan. Asy'ariyah kata di dunia dia dilayani seperti orang Islam, seperti mana Nabi melayani orang munafik macam orang beriman. Walaupun Nabi tahu orang tu munafik, Nabi ada senarai nama orang munafik, Nabi ada senarai orang munafik, tapi Nabi masih melayani mereka sebagai orang Islam. Kenapa? Kerana Nabi kata, aku tidak mahu nanti orang bercerita mengatakan Muhammad membunuh pengikutnya sendiri. Sebab hati siapa tahu. Nah, kalau Nabi kata, aku tahu hati dia tu munafik, Allah Ta'ala beritahu kepada aku, mereka ni orang munafik, sebab tu aku bunuh. Orang percaya ke? Orang tak akan percaya punya. Orang akan kata, musuh Islam akan kata Muhammad ni pengikut dia sendiri, yang semayang belakang dia pun dia bunuh juga. Jadi sebab tu untuk syahadah dengan amal berjawarah itu hukum di dunia saja. Hukum di dunia saja. Adapun hakikat sebenar beriman itu dihukumi di akhirat hanyalah tasdik bil qalbi. Faham kat situ Maknanya kalau kita kata di sini, kalaulah orang itu dia tasdik bil qalbi dan dia diminta untuk syahadah, dia tidak mahu syahadah, kita tak boleh anggap dia beriman di dunia. Tetapi di akhirat dia dianggap beriman di sisi Allah Ta'ala. Di dunia bukanlah sebab dia tak syahadah. Sebaliknya, orang tu dalam hati dia tak beriman, tetapi dia syahadah, dia beramal macam orang munafik, maka di dunia kita anggap dia beriman, layan macam beriman, tapi di akhirat dia kufur. Okey, kalau orang tu kita sambung sikit tadi, kalau dia dalam hati dia beriman kepada Allah, diminta dia syahadah, dia tidak mahu syahadah kerana satu, dia tak diminta syahadah sebab dia mungkin hidup jauh daripada orang. Yang kedua, dia diminta syahadah, dia bagi alasan kata kalau dia syahadah dia takut dibunuh misalnya, ataupun dia orang bisu. Orang bisu ni ada hukum dia lah dalam fiqah, dia kena bagi syarat dan sebagainya, maka dia dianggap beriman. Kalau orang yang boleh bercakap, dia kata dia uzur, dia tak boleh mengucap, kalau dia mengucap dia akan dibunuh misalnya, itu kita tetap juga tak boleh anggap dia beriman. Sebab tak pasti kan, dia bagi alasan dia takut dibunuh, tapi hati dia beriman ke tidak. Kemudian kalau misalnya dia tidak ada alasan, tidak ada uzur, dia kata dia beriman, kita suruh dia mengucap, tu dia kata saya tak nak mengucap. Kenapa kau nak? Suka hati saya lah, saja tak nak mengucap. Ini kufur dunia akhirat.
Kufur dunia akhirat. Sebab apa? Bila dia sengaja tanpa ada keuzuran tidak mau mengucap, maka dia telah istihza ataupun meremehkan. Dia telah meremehkan syahadah, kerana syahadah itu salah satu rukun yang utama, rukun yang pertama dalam rukun Islam. Yang tadi kan dia ada keuzuran. Dia kata kalau dia mengucap dia dibunuh keluarga dia misalnya. Sebab tu dia tak mengucap. Tapi kita kata tak apalah, kami tak boleh anggap kau beriman, tapi di sisi Allah mungkin kau di akhirat dianggap beriman. Tapi kalau dia tak ada keuzuran, suruh mengucap, dia tak mau mengucap. Kenapa? Dia kata suka hati aku tak nak mengucap, tapi aku beriman. Maka di dunia dan di akhirat dia dianggap tidak beriman, kerana dia telah memandang remeh ataupun istihza ataupun tala'u, bermain dengan rukun-rukun Islam. Sebab tak ada alasan kenapa tak nak mengucap. Maka di dunia dan di akhirat dia dianggap tak beriman. Jadi itu perbezaan antara Asy'ariyah dengan apa ahli sunnah wal jamaah yang lain seperti jumhur ahli hadis. Kemudian a'immatus salasah. Saya kata a'immatus salasah tu sebenarnya kurang satu kan, dia sepatutnya a'immatul arba'ah. Kurang satu sebab Imam Abu Hanifah ada pendapat lain sikit. Imam Abu Hanifah kata dia mesti kena mengucap. Imam Abu Hanifah kata iman tu dua, tasdiq bil qalbi dengan syahadah. Tapi akhirnya mutakhirin mengatakan bahawa sebenarnya kalau dilihat secara zahir sahaja, Asy'ariyah itu khilaf dengan mazhab Hanafi dan juga khilaf dengan jumhur muhaddisin dan khilaf dengan a'immatus salasah. Tapi hakikat sebenarnya tak ada khilaf. Khilaf hanya pada khilaf lafzi saja. Sebab apa? Sebab contoh macam ni. Kalaulah iman itu mesti tasdiq bil qalbi, mesti ikrar bil lisan, mesti amal bil jawarih. Kita tanya kepada a'immatus salasah, kita tanya kepada jumhur muhaddisin, kalaulah seseorang itu tidak sembahyang, dia tak sembahyang, adakah dia kafir atau tidak? Apabila satu meninggalkan solat, meninggalkan puasa, dia kafir atau tidak? Jadi Khawarij mengatakan kafir. Khawarij kata kafir sebab apa? Dia kata iman mesti tiga. Kalau dia tak sembahyang berarti amal bil jawarih dia tak buat, maka dia kufur. Mu'tazilah kata dia pun tidak, iman pun tidak. Pasal apa? Nak kata dia iman, dia tak buat amal berjawarih. Nak kata dia kufur, dia masih lagi syahadah dan ikrar bil lisan. Maka dia tengah-tengah, manzilatun baina manzilatan, satu kedudukan di antara dua kedudukan. Iman tidak, kufur pun tidak. Itu Mu'tazilah. Adakah a'immatus salasah mengatakan dia kufur? Adakah jumhur muhaddisin mengatakan dia kufur kalau tak semayang? Jawabnya tidak, kecuali ada satu qaul dalam mazhab Hambali, itu saya tak pasti dia rajih atau tidak. Itu bahas bab fiqh bab lain. Jadi bila ditanya adakah orang yang tak sembahyang tu dia kufur, maka jumhur muhaddisin kata tak kufur. A'immatus salasah kata dia tak kufur. Imam Abu Hanifah kata dia tak kufur. Habis tu tadi kata iman mesti tasdiq bil qalbi, ikrar bil lisan dan amal bil jawarih. Sekarang ni bila orang tu tidak beramal bil jawarih misalnya, dia tak amal bil jawarih, dia tasdiq bil qalbi, dia syahadah, tapi dia tak amal bil jawarih. Semua hidup dia tak semayang, dia tak puasa, dia sedekah. Adakah dia kafir atau tidak? Bila ditanya kepada a'immatus salasah dengan jumhur muhaddisin, tidak ada seorang pun yang mengkafirkan dia. Habis tu kenapa kamu kata iman tu mesti tasdiq bil qalbi, mesti ikrar bil lisan, mesti amal bil jawarih? Jadi bermakna iman yang sebenarnya bukanlah semestinya amal bil jawarih. Dan ikrar bil lisan itu saya dah sebut tadi untuk diukur dia sebagai beriman di dunia. Itu yang ikrar bil lisan itu. Maksudnya kalau dia tak ikrar bil lisan, kita tak tahulah dia Islam atau tidak, kecuali anak orang Islam, yang keluarga yang Islam, yang lahir dalam keluarga Islam, itu memang dihukumi Islam. Ini kita secara umum manusia. Manusia kalau ditanya beriman atau tidak, dia kata saya beriman. Cuba kau mengucap, dia tak nak mengucap. Dia ingat tadilah pembahasan tadi, sebab dia bisu, sebab dia uzur, sebab dia sengaja. Itu dah dibahas tadi. Jadi sebenarnya ukuran keimanan yang sebenarnya itu ialah tasdiq bil qalbi. Sebab itu dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim mengatakan Allah Ta'ala akan keluarkan dalam Sahih Muslim tu ada satu tajuk yang khusus, iaitu orang yang terakhir sekali masuk syurga, iaitu orang yang akan akhir sekali keluar dari neraka, iman dia sebesar zarah, ma amila khairan qattu,
ma amila khairan qattu, tidak beramal dengan satu kebaikan sekalipun, tak pernah buat baik langsung di dunia tapi masih beriman kepada Allah dalam hati dia sebesar zarrah je pun, itu pun dikeluarkan daripada neraka, akan dimasukkan dalam syurga 10 kali dunia. Boleh baca dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi dia semua hidup dia tak pernah beramal baik apa pun. Termasuklah mengucap syahadah itu beramal juga, beramal secara lisan. Tapi hati dia, kena hati dia beriman kepada Allah, maka dia akan masuk syurga juga, walaupun diseksa dalam neraka lah sebab tak beramal. Sebab itu sebenarnya kalau kita perhatikan, tidak ada khilaf di antara Asy'ariyah dengan A'immatus Salasa dan jumhur muhaddisin dan salafus salih yang lain. Jadi maknanya iman itu amal tasdiq bil qalbi, iqrar bil lisan dan amal bil jawarih itu adalah kesempurnaan iman. Kesempurnaan ataupun iman secara umum. Iman secara umumnya mestilah tasdiq bil qalbi, iqrar bil lisan dan amal bil jawarih. Tapi secara khususnya hakikat iman yang sebenar hanyalah tasdiq bil qalbi. Untuk dia ini tidak kekal dalam neraka, walaupun dia tak iqrar bil lisan, walaupun dia tak amal bil jawarih, tapi kalau hati dia beriman kepada Allah, dia tidak akan kekal dalam neraka, dia akan masuk syurga. Itu sebenarnya tidak ada khilaf pun di antara Asy'ariyah dengan salafus salih, A'immatus Salasa dan juga jumhur muhaddisin. Khilafnya hanya pada umum dan khusus sahaja, ataupun kesempurnaan ataupun hakikat iman sahaja. Jadi Wahabi, biasalah Wahabi memang sentiasa cari peluang kan, nak tolak Asy'ariyah ni daripada ahli sunnah. Jadi tidak ada mazhab yang mengatakan kalau orang tu walaupun dia tak semayang semua hidup sekalipun dia kafir, kecuali Khawarij dan Mu'tazilah. Ada qaul dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan siapa tak semayang dia kufur. Tapi itu ada dua qaul sebenarnya dalam mazhab dia. Itu yang muktamadnya di sisi mutaakhirin, saya tak pastilah mazhab Hambali. Tapi ada qaul dari Imam Ahmad. Imam Syafi'i pernah tanya kepada Imam Ahmad, sebab Imam Ahmad ni anak murid kepada Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i tanya Imam Ahmad, aku dengar kau menghukumi orang yang tak semayang tu kufur. Maka dia kata, ya, kerana ada hadis Nabi kan, al-farqu bainana wa bainahum as-salah. Nabi, wa man taraka as-salah wa kufur. Ada hadis-hadis, berbanyak hadis Nabi yang mengatakan siapa meninggalkan solat itu kufur. Jadi Imam Syafi'i tanya, habis tu kalau dia tinggalkan solat dia kufur, macam mana dia nak beriman balik? Macam mana dia nak beriman balik? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia kena semayang. Imam Syafi'i tanya, dia dah kufur, macam mana dia nak semayang? Orang kufur mana boleh semayang? Orang kafir mana boleh semayang? Tak sah semayang dia. Oh, dia kena mengucap dululah. Oh, habis tu kalau lepas dia mengucap, dia beriman, kita nak beriman, baru boleh semayang boleh habis. Kalau lepas dia mengucap, dia tak nak semayang pula. Apa jadi? Terdiam Imam Ahmad. Faham tak? Faham tak cerita ni? Ni banyak orang tak faham cerita ni. Saya ulang balik. Imam Ahmad kata siapa meninggalkan sembahyang jadi kufur, kerana ada hadis Nabi mengatakan banyak siapa yang tinggalkan solat tu kufur. Kemudian Imam Syafi'i tanya, aku dengar kau kata siapa tinggalkan solat dia kufur. Kenapa? Dia bagilah hadis Nabi tadi. Maka Imam Syafi'i tanya, habis tu dia nak beriman balik macam mana? Maka Imam Ahmad jawab, dia kena sembahyang. Imam Syafi'i tanya lagi, kufur. Orang kufur mana boleh semayang? Maka Imam Ahmad jawab, dia kena syahadah dululah. Lepas syahadah dia beriman baru boleh semayang. Okey, Imam Syafi'i tanya, lepas dia syahadah dia beriman, dia tak nak semayang juga, kufur lagi? Takkan kufur lagi? Jadi Imam Ahmad diam terus. Jadi sebab tu bukan saja meninggalkan sembahyang, banyak lagi hadis-hadis Nabi yang mengatakan bahawa siapa yang melakukan sekian kufur, siapa yang melakukan sekian kufur, siapa yang melakukan kufur. Itu ulama-ulama telah mensyarahkan hadis tersebut. Bukanlah yang dimaksudkan kufur di situ kufur yang hakiki yang menyalahi iman. Boleh jadi banyak maksud. Imam ni bacalah dalam bab Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim syarah Imam Nawawi, dia cerita banyak hadis-hadis yang Nabi mengatakan tentang amalan yang kufur itu sebenarnya bukanlah kufur, bukanlah kufur, tetapi ditakwilkan kepada sama ada boleh membawa kepada kekufuran, ataupun kalau dia menghalalkan perbuatan itu barulah dianggap kufur, ataupun itu amalan-amalan orang yang kafir dan sebagainya lah, bukan hakikat kufur yang sebenarnya. Kecuali kalau dia memang menafikan atau menentang atau menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dan lain-lain lah, barulah dia kufur.
Jadi sebab tu kita ahli sunnah wal jamaah, kita nahnu la nukaffiru ahlal qiblah. Nahnu la nukaffiru ahlal qiblah. Kita tidak mengkafirkan ahli kiblat. Ahli kiblat tu maksudnya orang yang mendirikan solat. Siapa yang mendirikan solat, kita tidak akan kafirkan dia. Kita tak boleh kata dia ni munafik. Kita tak tahu hati orang. Hati orang Allah saja yang tahu. Kita tak boleh tuduh selagi dia tak melakukan perkara yang membatalkan syahadah dia, maka kita kena anggap dia beriman. Betapa besar dosa yang dia buat, tetaplah kita kata dia beriman selagi dia mengucap, selagi dia semayang. Hati dia serah kepada Allah Ta'ala, kita tak tahu. Jadi kita bukanlah semudah-mudah itu kita mengkafirkan seseorang. Kemudian tugas untuk mengkafirkan seseorang itu bukan kita. Tugas bab kafir mengkafirkan ni, menghukumi kafir atau tidak ni ialah tugas qadi. Tugas qadi ataupun hakim di mahkamah. Itu tugas dia. Bab kafir mengkafirkan ni akan dibawa ke mahkamah, akan dibawa kepada menghadap hakim atau menghadap qadi. Maka sekiranya seseorang itu dituduh sebagai kafir, maka dia akan dibawa ke mahkamah di hadapan qadi, di hadapan hakim. Maka akan dulu tentang perkara yang dia lakukan yang boleh membawa kekufuran. Kalau dia memang terang-terang mengaku, maka diberikan hujah dulu. Diberikan hujah. Contohlah dia mengingkari solat. Dia kata solat tak wajib. Contoh bukan dia tak solat, dia ingkar. Dia kata solat tak wajib. Maka diberi hujah dulu. Maka qadi akan memberi hujah-hujah ataupun ulama yang ada di situlah akan memberi hujah-hujah yang qat'i, yang menunjukkan bahawa dalam Islam solat itu wajib bagi orang yang memenuhi syarat. Akhirnya dia ingkar juga. Bila dia ingkar juga depan qadi, maka dia akan dipenjarakan 3 hari. Dia akan ditahan selama 3 hari dan dia diminta untuk berfikir semula, istitabah lah, minta dia taubat dan kembali semula. Dia bagi tempoh 3 hari. Ditahan 3 hari. Selama 3 hari itu dia dihantarlah ahli keluarga, kawan-kawan, ulama-ulama untuk memujuk dia, menjelaskan lagi perkara tersebut. Sampailah cukup 3 hari, dia dipanggil semula ke mahkamah. Maka qadi akan tanya lagi, macam mana pendirian kamu? Qadi akan kata, kalau kamu ingkar juga, kamu akan dihukumi murtad, kamu akan dibunuh. Ini hukum Islam yang sebenar dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kamu mengingkari kewajipan solat, kamu dianggap murtad dan kamu boleh dihukum bunuh dalam keadaan kamu kafir. Barulah kita qadi akan menghukumi dia kafir dan dibunuh dalam keadaan kafir. Ini bukan mudah untuk kita mengkafirkan seseorang. Bukan hak kita. Itu qadi, hakim. Itu pun setelah proses tadi. Istitabah, tahan 3 hari, bagi hujah dan sebagainya. Bukan mudah kita nak kafirkan orang. Ini Wahabi dia ikut sedap dia kan. Suka nak kafirkan orang. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan. Hatta khawarij sekalipun kita tak kafirkan. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan khawarij ni kita tak kafirkan khawarij. Maksudnya khawarij zaman Nabi itulah yang menentang, yang bunuh sahabat semua. Kita tak kafirkan mereka, tapi mereka tu dibunuh. Dibunuh kerana untuk mengelak pada kezaliman ataupun kekejaman mereka. Mereka tu dibunuh, tapi mereka tu masih semayang, puasa, zakat, haji. Maka mereka dibunuh dalam keadaan Islam, bukan dibunuh dalam keadaan kafir. Jadi termasuklah mujassimah, musyabbihah, syiah dan sebagainya, kecuali dia ada pengecualian. Dia ada pengecualian yang betul-betul melakukan, kalau syiah misalnya, yang melakukan perkara yang betul-betul merosakkan akidah dia lah, iaitu asas-asas akidah Islam. Asas-asas akidah Islam, kalau dia menentang, dia lalui proses tersebut. Bawa ke mahkamah, bagi hujah, bagi tempoh 3 hari taubat dan sebagainya, baru dihukumi kafir. Walaupun mujassimah soreh sekalipun. Mujassimah soreh pun, maka akan dihadapkan di mahkamah, kemudian akan diberi penjelasan. Kalau dia masih lagi menganggap seperti Allah itu memang jisim secara soreh, setelah 3 hari diberi istitabah dan sebagainya, barulah dihukumi kufur dan dibunuh. Jadi bukan semudah tu kita nak mengkafir-kafirkan orang. Ini ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafir-kafirkan orang. Dan kalau betul-betul dia mujassimah soreh ke, atau dia syiah yang memaki hamun
maki hamun sahabat ke, ya memang perbuatan itu memanglah kita kata boleh membawa kepada kekufuran, tapi nak menjatuhkan hukum dia tu kufur atau tidak tu bukan kita. Perbuatan itu kita kata perbuatan yang membawa kepada kekufuran. Orang dia itu kafir atau tidak, itu tugas qadi bukan kita. Orang dia itu kafir atau tidak, tugas qadi, tugas hakim bukan kita. Dibawa ke mahkamah seperti mana yang saya ceritakan tadi, bawa ke mahkamah ada proses dia bagi hujah, istitabah, tahan 3 hari, bagi hujah lagi, sampailah kalau dia tak nak juga baru dihukumi kafir, murtad, baru dibunuh. Itu pun kalau undang-undang tu ada sekarang ni. Masalahnya undang-undang tu tak ada. Bukan sekarang tak ada, dulu pun tak ada. Buat macam mana? Sebab tu bukan mudah kita nak mengkafirkan orang ni, bukan mudah. Jadi yang mengkafirkan orang ni ialah Khawarij dengan Mu'tazilah. Lagilah pelik kan, tak kafir tak beriman. Kemudian watajibu at-taubatu halan minaz zambi. Wajib dia bertaubat segera daripada dosa besarnya. Maknanya siapa yang melakukan dosa besar, dia wajib segera bertaubat, tidak boleh tangguh-tangguh lagi. Walau saghiratan alal mu'tamad fiha, walaupun dosa yang kecil atas pendapat yang mu'tamad padanya. Jadi kalau kita buat dosa besar, kita wajib segera bertaubat. Maknanya selagi kita tak bertaubat, selagi itu dosa itu berterusan. Dan wajib kita bertaubat. Nanti kan saya buat lagi, tak kira. Dia buat taubat, taubat sampailah dia mati. Dia tak ada, nantilah aku dah berhenti buat dosa besar ni baru aku taubat. Silap-silap dia tak sempat nak taubat, dia mati. Cuma taubat yang dikatakan taubat nasuha itu baru setelah betul-betul dia berhenti daripada melakukan, tidak mengulangi perbuatan dia, betul-betul menyesal dan minta ampun, baru dikatakan taubat nasuha. Jadi kita jangan tertipu oleh syaitan. Syaitan akan kata, alah kau ni belum masa lagi, kau nak berhenti, nantilah, tak payah taubat, nanti betul-betul kau dah cuci tangan, nanti barulah kau taubat. Buat penat je kau taubat, nanti kau buat lagi, kau taubat, kau buat lagi. Tidak, kita kata wajib bertaubat dengan segera, walaupun dia ada niat nak buat lagi, dia wajib minta ampun atas dosa yang dia dah buat. Dia menyesal, minta ampun kepada Allah Ta'ala, niat tak nak buat. Kalau buat lagi, sama juga. Dia menyesal, minta ampun, niat jangan buat lagi. Sampailah dia mati. Dia tak perlu tunggu sampai nantilah aku dah berhenti baru aku taubat. Silap-silap, tak sempat. Kita mana tahu bila kita nak mati kan. Wala tantaqidu taubatu bi'audihi ila zambi. Taubat dia itu tidak terbatas sekiranya dia kembali melakukan dosa itu semula. Contohnya dia berzina sekali, na'udzubillah, dia taubat. Lepas dia taubat, dia berzina lagi. Maka perbuatan zina dia yang kedua itu tidak membatalkan taubat dia untuk zina yang pertama. Lepas tu dia lepas buat zina kedua, dia taubat lagi. Lepas tu dia berzina lagi kali yang ketiga. Jadi perbuatan dia zina yang ketiga tidak membatalkan taubat dia pada zina pertama dan kedua. Begitulah seterusnya. Sebab apa yang dah lalu dia dah taubat, tapi adakah taubat dia diterima oleh Allah atau tidak, itu terpulang kepada Allah. Kita tak tahu. Tugas kita bertaubat saja. Dia bukan bermakna dia dah berzina tu taubat, berzina taubat, maknanya tak guna taubat dia. Tak. Setiap taubat dia tu dia kalau diterima oleh Allah Taala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Taubat itu tidak akan membatalkan taubat yang sebelumnya. Taubatun jadidatun, dan wajib ke atasnya untuk bertaubat bagi dosa yang baru. Setiap kali buat dosa, taubat. Setiap kali buat dosa, taubat. Kalau dosa kecil, kita sekurang-kurangnya istighfar. Wa yajibu ala syakhsi an yajtanibal kibra wal hasad wal ghibah liqaulihi wassalam. Wajib bagi seseorang itu menjauhi perasaan kibar, besar diri, hasad, dengki, wal ghibah, mengumpat, kerana sabda Nabi SAW, inna li abwabis sama' hijaban yarudduna a'mala ahlil kibri wal hasad wal ghibah. Sesungguhnya pintu-pintu langit itu terhijab bagi dan menolak amalan-amalan orang yang dalam dirinya ada sifat kibar, hasad dan ghibah.
Ini masalah tasawuf lah ni. Ni bab kibar, bab hasad, bab ghibah ni, bab tasawuf, penjelasan ni dalam ilmu tasawuf panjang lebar lah dibahas. Di sini kita kata dia selit sikit lah. Sayujianya dia hendaklah menjauhi perkara tersebut kerana semuanya dosa berhasad riba dosa besar, maka seharusnya dia menjauhi perkara tersebut kerana pintu langit akan tertutup bagi amalan orang yang ada kibar, hasad dan riba. Ayamna'unaha minas su'ud fala tuqbalu, menahannya daripada naik dan tidak diterima amalan dia. Wal hasad tamanni zawalin ni'matil ghair. Apa maksud hasad dengki itu? Hasad dengki itu ialah menginginkan supaya nikmat bagi orang lain itu hilang. Itu maknanya dengki. Contohnya kita tengok ada orang tu, dia ada nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia kaya misalnya. Kita dalam hati rasa kalaulah dia jatuh miskin kan bagus. Itu namanya dengki. Apa sajalah kalau orang tu cantik, kalau dia hodoh kan bagus. Atau orang tu dia bahagia, kita kata kalau dia sengsara kan bagus. Mana kita inginkan nikmat pada orang tu hilang. Apa nikmat yang Allah bagi pada orang tu kita tak puas hati. Kita berharap bahawa nikmat yang ada pada dia tu hilang. Dia dapat jawatan contohnya kan. Dia dapat jawatan sesuatu. Kita kalau boleh jawatan tu hilang daripada dia. Itu namanya dengki. Kecuali ada penjelasan-penjelasan yang detail dalam kitab paling basic, biasanya tasawuf, kitab penawar bagi hati lah, bagi orang awam, itu permulaan yang baik. Kemudian pertengahannya kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali itu bagus. Kalau peringkat tinggi Ihya Ulumuddin lah. Tapi ini semua dipanggil tasawuf muamalah. Tasawuf muamalah. Adapun satu lagi tasawuf dipanggil tasawuf mukasyafah. Kalau tasawuf mukasyafah itu lagi tinggi. Jadi kalau contoh-contohnya kitab Tajalliyat Ibn Arabi, Hikam Ibn Athaillah Sakandari ataupun Al-Kashiful Qulub Imam Ghazali dan sebagainya, itu dipanggil tasawuf mukasyafah. Itu pengalaman-pengalaman rohani oleh para sufi, para wali Allah. Kita cukup belajar tasawuf muamalah saja. Bermula dengan biasanya bermula Aihal Walad ataupun bermula dengan penawar bagi hati, kitab-kitab yang basic tasawuf. Kemudian masuk kepada pertengahan, iaitu seperti Minhajul Abidin dan yang seumpamanya lah. Dan yang paling besar pun Ihya Ulumuddin lah, tu yang paling besar, tasawuf muamalah. Adapun tasawuf mukasyafah selepas itulah, Hikam, Tajalliyat Ibn Arabi dan sebagainya. Jadi di sini saya tak nak bahas tasawuf. Tasawuf bukan tak nak bahas. Ada pengajian tasawuf saya, nanti saya rakam lah kalau saya mengajar di surau-surau. Saya mengajar penawar bagi hati dengan ajar Minhajul Abidin dan juga saya mengajar Ihya Ulumuddin. 3 kitab tu tiga saya mengajar, tapi bukan di sini. Kalau ada turn dia nanti saya rakam. Kemudian apa dia? Sawaun kana tamanna ayatiyalahu ailil hasid aw la, sama dia nikmat yang dia ingin hilangkan daripada orang tu datang kepada dia ataupun tidak. Jadi 2 jenis hasad. Dia hasad orang tu tak dapat jawatan tu, bagi kat dia, atau orang tu hilang nikmat tu bagi kat dia, ataupun nikmat tu hilang walaupun dia tak dapat. Dua-dua dipanggil hasad. Kemudian al-kibru, kibar, batrul haq wa ghamdul khalq, iaitu dia sombong atas kebenaran dan meremehkan makhluk, meremehkan manusia. Jadi bila sampai kepada dia kebenaran, dia menolak kebenaran, tidak mahu terima kebenaran walaupun sudah jelas benda itu satu kebenaran, dia tidak mahu terima, dia menolak dan dia meremeh-remehkan manusia, menghina manusia. Itu namanya kibar. Saya tak mau bahas panjang bab tasawuf ini, kalau saya bahas jadi panjang jadinya. Kemudian makna batrul haq radduhu ala qailihi. Sombong atas kebenaran itu ialah radduhu ala qailihi, mengembalikan semula kepada yang mengatakannya. Wa makna ghamdul khalq ghamsul khalq al istihza bihim, makna ghamsul khalq itu meremehkan. Wa yajibu aidan an yatruka an-namimah, wajib juga meninggalkan namimah. Namimah ni batu api, suka melaga-lagakan orang, mengadu domba, batu api lah.
Wahya as-sa'yu bainan nas ala wajhil ifsad, iaitu dia melaga-lagakan manusia supaya manusia itu akhirnya binasa kedua-duanya. Li'annahu warada, kerana sesungguhnya ada dalam hadis jannah qattatun, tidak akan masuk syurga orang yang suka mengadu domba. Di sini bila kata la yu'minu la yudkhilul jannah, itu bukan bererti tak masuk langsung, bukan tak masuk langsung, bukan tak beriman. La yu'minu bermakna la yu'minu bi kamalil iman, tidak beriman dengan iman yang sempurna. Banyak kan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Banyak la yu'minu ni. Bukan makna la yu'minu ni tak beriman, tidak beriman dengan iman yang sempurna. La yadkhulul jannah, tak masuk syurga ni banyak hadis tak masuk syurga, bukan masuk langsung tak masuk syurga, tak masuk syurga first intake. Tak masuk syurga first intake, mungkin second intake, third intake, fourth intake, dibakar dalam neraka baru masuk syurga. Bifathil qaf wa tasdidil ta al-musannati min fawqi ba'daha alifun wa akhiruha ta'un musannatun min fawqi adan. Ini disebutlah dia punya macam mana dibaca qattatun itu. Dengan difathahkan huruf qaf dia tu, kemudian ditasydidkan ta dia yang ada 2 titik, kemudian satu lagi ta yang terakhir ta juga. Wa mahallu ma taqaddama min hurmatil hasad in lam takun ni'matu hamilatan lil mashun alal fujur. Mahal telah lalu, maksudnya kedudukan daripada haramnya kita bersikap hasad itu ialah in lam takun ni'matu hamilatan lil mahsud alal fujur, iaitu selagi nikmat itu yang berada pada orang yang dihasad itu tidak membawa kepada fujur. Maksudnya dia, contohnya lah, dia ada jawatan. Dengan jawatan dia tu dia menyalahgunakan kuasa. Contohnya lah, dengan jawatan yang dia ada dipilih semua wahabi-wahabi jadi menteri. Contohnya lah kan. Jadi orang dia akhirnya membawa orang kepada akidah yang sesat, ataupun dia membid'ahkan amalan-amalan orang lain dengan jawatan yang dia ada itulah. Itu kalau kita berharap supaya jawatan dia itu hilang, itu tak apa. Contoh bukan di Malaysia, di negara lain, di Mongolia ke kat mana tak tahu. Contohlah, kalau ada orang yang dia berjawatan tapi dia gunakan kesempatan dengan jawatan dia itu untuk buat keburukan ataupun buat kefasadatan, maka kita inginkan supaya jawatan dia hilang tu, itu tak dinamakan hasad. Contohnya. Ataupun dia ada kekayaan dia gunakan untuk berjudi, kekayaan dia gunakan untuk buat maksiat, maka kita harapkan supaya kekayaan dia itu hilang, supaya dia tak terjerumus ke lembah maksiat, itu tak apa. Wa illa jaza tamanni zawali ni'mat anhu. Kalau tidak, boleh kita berharap supaya nikmat tersebut hilang, supaya dia selamatlah daripada dosa. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna ba'da man irtakabal kaba'ir yu'azzabu walau wahidan. Dan daripada apa yang wajib kita i'tiqadkan ialah sesungguhnya dosa besar itu diazab walaupun seseorang. Jadi di sini kan kita mengatakan bahawa secara hukum akal boleh-boleh sahaja Allah Subhanahu Wa Taala orang ke dalam syurga tanpa, secara hukum akal, bahawa sekurang-kurangnya seorang pasti akan masuk neraka. Sebab apa? Dari segi hukum syarak, Allah Taala berulang-ulang kali dalam katakan orang yang berbuat maksiat atau orang kafir itu akan masuk neraka. Jadi kalau kesemuanya masuk syurga, tak ada yang masuk neraka, jadi seseorang membatalkan syarak. Jadi menunjukkan bahawa ada pengingkaran terhadap syarak. Jadi mustahil Allah Taala tu memungkiri janji je, maknanya Allah Taala berbohong lah, mustahil. Jadi sekurang-kurangnya satu orang mesti masuk neraka untuk membenarkan syarak. Secara syarak lah. Jika secara akal tak ada masalah, Allah Ta'ala nak masukkan semua dalam syurga pun. Internet putus lah. Okey, di sini khatimatun. Seterusnya khatimatun iaitu penutup. Saya rasa penutup dia nanti insya-Allah
Dia bahas tentang iman tadi yang saya dah bahas dah. Lepas tu dia bagi tentang nasab Nabi SAW. Lepas tu khatam. Mungkin besok lah insyaAllah kita khatam. Sambung sikit bab sam'iyat yang semalam itu. Sambung sikit bab sam'iyat yang semalam. Apa dah ni? Okey. Semalam sirat kan. Selepas sirat maka semua dilintas itu sirat, dan orang yang masuk, yang lepas-lepas lah masuk syurga, kemudian orang yang jatuh ke dalam neraka, dengan iaitu dua golongan, iaitu orang kafir, orang munafik, dan juga orang-orang mukmin yang asin. Orang-orang mukmin yang asin, orang mukmin yang beriman yang memang takdirkan oleh Allah Taala untuk masuk neraka, dia akan masuk neraka. Kemudian mereka akan dikeluarkan juga. Jadi apabila sampai di syurga, maka orang yang pertama sekali yang akan mengetuk pintu syurga itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada orang yang boleh menjadi penyebab pintu syurga itu dibuka melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Nabi Muhammad SAW mengetuk pintu syurga, maka malaikat penjaga pintu syurga akan tanya, man bil bab, siapa di pintu? Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya, aku diperintahkan untuk buka hanya kepada engkau. Maka Nabi SAW lah yang akan membuka pintu syurga, kemudian semua manusia akan masuk ke dalam syurga. Kemudian seperti mana yang dinyatakan dalam kitab-kitab hadis bahawa penghuni syurga itu separuh, ada yang sebahagian riwayat kata 2/3 daripada penduduk syurga itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Nabi dapati bahawa masih lagi belum sampai jumlah tersebut, maka Nabi keluar daripada syurga, Nabi mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya umat dia yang masuk ke dalam neraka itu, yang beriman lah, yang bermaksiat, yang beriman, yang diseksa dalam neraka, dikeluarkan. Maka Nabi mohon kepada Allah, Allah Taala perintahkan, keluarkanlah wahai Muhammad. Maka Nabi pergi masuk neraka, keluarkan dobair, sekelompok manusia. Maka mereka dikeluarkan dari neraka, dimandikan di dalam Nahrul Haya, dipanggil Nahrul Haya, sungai kehidupan. Dan ketika mereka dimandikan, maka jasad mereka yang rentung dan hangus itu pun bertukar menjadi jasad yang baru, yang mana dia punya jasad dia itu, kata dalam hadis Sahih Muslim mengatakan, jasad itu tumbuh seperti permata lu'lu' yang menghiasi tengkuk-tengkuk cincin ni. Permata lu'lu' yang menghiasi tengkuk-tengkuk cincin, jasad dia tumbuh macam tu, kerana masuk ke dalam syurga. Kemudian setelah Nabi tengok, Nabi masih lagi kurang, Nabi keluar lagi kali yang keduanya, mohon lagi syafaat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan, silakan. Maka Nabi keluarkan lagi kelompok-kelompok umat dia daripada neraka, mandi dalam layak, masuk syurga. Kedua, ketiga, keempat, kelima. Masuk kali yang kelima, Nabi keluar, Nabi mohon kepada Allah untuk ambil lagi umat di dalam neraka. Maka Allah kata, cukup wahai Muhammad. Dalam riwayat Muslim dia cerita kali yang kelima lah. Allah Ta'ala riwayat lain saya tak pasti. Dan Allah kata, cukup wahai Muhammad, aku Arhamar Rahimin, aku yang akan keluarkan yang beriman dalam neraka. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat untuk keluarkan siapa saja yang iman dia sebesar biji gandum, sebesar biji jagung, sebesar biji sawi, dan sebesar zarrah sekalipun dikeluarkan. Yang terakhir sekali keluar daripada neraka, dalam hadis Sahih Muslim dan juga Bukhari mengatakan, iman sebesar zarrah, ma amila khairan qattu. Iman dia sebesar zarrah dan langsung tak pernah buat kebaikan. Dia rentung, hangus, jasad dia dah macam arang dah. Dikeluarkan dalam keadaan pengsan. Ada panjang kisah dia, Allah matikan dia, yumituhu imatatan, itu adalah Sahih Muslim tu ada menyebutkan dia dimatikan. Itu ada pembahasan bab lain lah. Kemudian dalam keadaan gantung dia dikeluarkan, kemudian dia dimandikan dalam Nahrul Haya. Jadi tumbuhlah badan dia seperti mana permata lu'lu' yang menghiasi tengkuk-tengkuk cincin itu. Kemudian panjang cerita lagi lah, dia minta kepada Allah Ta'ala dijauhkan dari neraka, dipalingkan neraka, Allah palingkan. Lepas tu dia nampak pokok, dia berteduh balik pokok. Allah tanya, kau tak minta benda lain ke? Dia kata tak. Lepas tu dia nampak syurga, dia mohon kepada Allah nak masuk syurga, nak pergi dekat dengan syurga. Lepas tu Allah kata tak nak minta lain, tak nak. Panjang cerita dia lah.
Akhirnya dia masuk syurga lah. Ringkasnya, dia masuk syurga, Allah bagi dia 10 kali dunia. 10 kali dunia. Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala mengatakan dalam Sahih Muslim, 10 kali dunia. Riwayat Sahih Muslim. Jadi orang yang iman sebesar zarah, ma amila khairan qattu, tak pernah buat satu kebaikan pun di dunia ni, keluar last kali dari neraka, masuk last kali dalam syurga, dapat 10 kali di dunia syurga dia seorang. 10 kali dunia bumi. Kita Malaysia pun tak boleh jalan lagi, betul. Dunia ni maksudnya bumi lah, 10 kali dia punya seorang. Bayangkan. Kemudian neraka Jahannam akan ditutup, akan di-locked up. Maka Allah Ta'ala arahkan satu malaikat buat upacara pembunuhan kematian, pembunuhan maut, penyembelihan maut. Jadi dipanggil sana, diumumkan kepada semua ahli syurga dan semua ahli neraka bahawa pada hari ini maut akan disembelih. Disimbolikkan maut itu sebagai seekor kibas. Seekor kibas iaitu seekor kambing. Kemudian malaikat akan menyembelih kambing itu, kibas itu di antara syurga dan neraka, dilihat oleh semua ahli syurga dan ahli neraka, maka menunjukkan bahawa today the dead is dead. The death is dead. Kematian sudah pun mati. Kematian sudah disembelihkan. Apa maksudnya? Simbolik dia itu selepas ini tidak ada kematian. Ahli syurga akan hidup selama-lamanya, ahli neraka pun akan hidup selama-lamanya. Maka bergembiralah ahli syurga, sehingga Nabi mengatakan, kalaulah orang itu boleh mati kerana gembira, kalaulah orang itu boleh mati kerana terlalu gembira, pasti akan mati ahli syurga. Sebab terlalu gembira. Dan Nabi kata, kalaulah orang itu boleh mati kerana terlalu sedih, maka akan matilah ahli neraka. Tapi tak akan matilah neraka, tak akan mati ahli syurga. Ahli syurga akan terus hidup selama-lamanya, ahli neraka akan diseksa hidup selama-lamanya. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah, berbeza dengan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah kata neraka akan habis. Wallah, ahli neraka akan masuk syurga, ada yang kata tak, dia akan dapat nikmat dalam neraka, macam-macam pendapat lah. Ahli sunnah kata tak, mereka akan terseksa dalam neraka selama-lamanya. Kemudian setelah neraka Jahannam dikunci, kematian setelah pun disembelih, maka ada pengumuman dalam syurga menjemput seluruh ahli syurga yang lelaki-lelaki sahaja menuju ke syurga Adnan. Sebagai riwayat kata syurga Adnan berdekatan dengan syurga Adnan, ada yang mengatakan berdekatan dengan Arash. Berkumpul di situ mengikut tempat masing-masing, kedudukan masing-masing daripada Nabi Muhammad, tempat wasilah yang paling tinggi sekali. Kemudian Nabi-Nabi Ulul Azmi, Rasul-Rasul, Nabi-Nabi, sahabat, tabi'in dan sebagainya, orang-orang siddiqin, syuhada, solehin dan sebagainya berkumpul. Lelaki sahaja. Kemudian ada setengah riwayat yang dhaif, saya pun tak pasti daripada mana riwayat dia, tapi dengar ceritalah. Tapi ini sekadar cerita sajalah, di riwayat dia, wallahu taala alam sahih atau tidak, tetapi boleh jadi lebih hebat, lebih dahsyat lagi daripada itu, iaitu upacara itu dimulakan dengan pembacaan Zabur oleh Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ini ketika di dunia ni dia diberi separuh suara merdu manusia. Maknanya separuh manusia daripada Nabi Adam sampai kiamat, suara merdu tu diberikan separuh kepada Nabi Daud. Jadi ketika di dunia dia baca Zabur itu, jangankan orang, binatang-binatang, burung-burung, unggas-unggas, serangga-serangga, semua rama-rama, ulat-ulat, siapa binatang apa saja yang dengar bacaan Zabur Nabi Daud di dunia akan berhenti sekejap dan hingga terpesona dengan bacaan Nabi Daud di dunia. Binatang pun terpesona dengan bacaan Zabur Nabi Daud. Ini kan di syurga. Bayangkanlah, di syurga Allah kurniakan suara dia 70 kali lebih sedap lagi. Maka semua yang hadir di situ terpegun dengan kemerduan suara Nabi Daud AS baca Zabur. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW, Nabi kita akan baca surah Yasin. Akan baca surah, dan Allah kurniakan suara Nabi Muhammad lebih merdu lagi daripada suara Nabi Daud. Maka setelah Nabi baca surah Yasin, terpegunlah di syurga dengan berpuluh-puluh tahun kerana kemerduan suara Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Allah sendiri membaca surah Ar-Rahman. Daripada mana datang suara tu, bunyi ke itu, jangan tanyalah. Kaifiat dia jangan tanya. Ini riwayat pun riwayat yang tak sahih lah.
Wallahu alam betul atau tidak. Jadi biasalah kalau ada majlis-majlis besar mesti ada bacaan-bacaan kan. Ya, tapi jangan tanya saya sanad mana dia dalam kitab mana, cari sendirilah. Dekat Ikul Akbar ada ataupun dalam kitab saya tak ingat, ada kitab-kitab yang kurang masyhur. Kemudian Allah Taala sendiri membaca surah Ar-Rahman, maka ahli syurga dengar tu terpegun beribu-ribu tahun kerana kemerduan suara Allah Taala. Wallahu a'lam lah mas, jangan kita dah belah sifat kalam tu dah dibahas. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, wahai ahli syurga, maukah aku berikan lagi nikmat kepada kamu, tambahkan lagi nikmat. Jadi ahli syurga tertanya-tanya, ada lagi nikmat ke? Wahai Allah, kau telah memutihkan wajah kami. Orang yang kena bakar dalam neraka tu kan, gentung, Allah Ta'ala tukarkan dia, putihkan wajah dia. Kau telah bagi kami syurga, apa lagi, ada lagi ke nikmat? Tanya kepada para Nabi, maka Nabi ada lagi. Maka Allah Ta'ala ada dua lagi nikmat. Iaitu yang pertama, Allah Ta'ala mengisytiharkan keredaan dia kepada semua ahli syurga. Allah kata, wahai ahli syurga, pada hari ini aku reda dengan kamu dan kamu reda dengan aku. Jadi mendengar pengisytiharaan keredaan itu, semua rasa, tak tahulah rasa macam mana, nanti rasa sendirilah di syurga. Kemudian, wa kushifal hijab, Allah Ta'ala menyingkapkan hijab. Allah singkapkan hijab, maka disitulah zat Allah tertajalli, semua ahli syurga melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kaifiat melihatnya jangan tanya, kita dah belajar, saya dah ajar tadi, Allah kekal dengan sifat-sifat dia, bukan mengambil ruang, bukan berada di hadapan muqabalah, bukan Allah Taala tu berjisim dan sebagainya. Allah kekal dengan sifat-sifat dia. Allah singkapkan hijab. Kaifiat dia kita pun tak tahu macam mana, tapi semuanya akan melihat zat Allah Ta'ala, semuanya akan sujud kerana terpegun melihat keindahan zat Allah Ta'ala sampai beribu-ribu tahun. Kemudian balik ke syurga masing-masing. Isteri pun tak percaya bahawa yang balik itu suami dia. Kerana apa? Nur itu yang terpancar daripada zat Allah Ta'ala itu, bukan nak kata zat Allah tu bercahaya, wallahu alam. Cuma bila melihat Allah tu maknanya berubah jadi bertambah handsome lagi. Kemudian cahaya itu terpancar kepada isteri pun berubah jadi cantik. Kemudian wanita akan dipanggil selepas itu untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nikmat yang terakhir sekali, iaitu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah bahas dah tentang kaifiat dia, adakah Allah tu mesti berada di depan atau tidak, itu saya dah bahas dalam bab, carilah dalam bab mana saya pun tak ingat. Jadi itulah akhirnya kita punya kehidupan. Nanti kita akan bersenang lenang dalam syurga. Dalam syurga itu umurnya sama, tak akan tua-tua, semakin hari semakin cantik, semakin sihat. Kemudian makanan semakin sedap. Kalau di dunia contohnya kita makan sepinggan, lapar macam mana pun buka puasa makan sepinggan kenyang. Tambah yang kedua, mungkin ada orang boleh tambah, ada orang tak, mungkin tak. 3 pinggan, 4 pinggan, 5 pinggan boleh makan, 10 pinggan tak boleh, mustahil. Jadi nak termuntah pula makan terlebih kan. Tapi di syurga, pinggan yang kedua lagi sedap dari yang pertama, yang ketiga lagi sedap, yang kedua, yang keempat lagi sedap, yang kelima, makan 100 pinggan, 1000 pinggan pun tidak overdose. Semakin sedap. Tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar, tidak ada hingus, tidak ada taik mata, taik hidung, taik semua tak ada. Yang ada hanya peluh yang berbau kasturi saja. Dia akan rasa kenyang, akan keluar bau kasturi, bukan bau peng. Kemudian dia keluar melalui peluh yang berbau kasturi. Tak makan pisang umpama gunung pun boleh. Di dunia ni makan pisang 3-4 biji tak larat dah. Makan pisang umpama gunung. Satu makanan ada 70 rasa. Jadi setiap lelaki satu syurga. Bayangkanlah, satu yang paling kecil 10 kali dunia. Habis itu yang semayang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, tak tahulah besar mana syurga dia. Jadi setiap lelaki akan ada isteri dia. Kalau isteri kita di dunia satu, maka dia akan jadi permaisuri di syurga nanti. Kita akan jadi raja di syurga, isteri kita akan jadi permaisuri di syurga. Kalau ada 4 isteri, kata ulama 4 syurga. Kalau ada 4 isteri 4 syurga katanya, ada pendapat kata macam tu, maksudnya diasingkan. Maksudnya ada syurga masing-masing. Tapi ada yang kata satu syurga tapi dibagi 4. Allahuakbar, ataupun sekali 4 ke, itu tak ada riwayat yang khusus. Jadi selain daripada itu, semuanya bidadari, dan ketua bidadari itu jadi isteri kita yang kedua. Kalau yang isteri dia satu lah,
isteri dia satu di dunia ni, maknanya ketua bidadari dan syurga tu akan jadi isteri kita di syurga, ketua bidadari. Dan di situ tidak ada jealousnya. Maknanya ke suami kita bukan ada saja, bukannya ada 2 isteri 3 isteri. Bidadari itu semuanya seolah-olah macam isteri juga kepada si suami lah, tapi dia merupakan dayang-dayang lah, dan boleh jimat dan sebagainya, puluh ribu ada yang juta pun ada. Tak ada jealous, hasad, dengki, semua tak ada. Jadi di syurga tu tak ada siang, tak ada malam. Dia berubah warna, ada biru, ada hijau. Ada yang kata satu berubah jadi warna biru, berubah jadi warna hijau. Kemudian syurga itu, bahas bab syurga ni panjang lah. Syurga itu ada kan yang paling tinggi syurga Firdaus, kemudian syurga Adnan, kemudian syurga Darussalam, Jannatul Khuld dan sebagainya lah. Kemudian yang duduk di atas boleh ziarah yang bawah tidak boleh naik ke atas. Dan tidak ada perasaan hasad dengki, kata dia tu syurga tinggi, aku syurga, tak ada. Kemudian ada tempat-tempat untuk bertemu, macam mall lah, dia panggil souk lah dalam bahasa Arab. Souk tu pasar raya, maksudnya mall lah. Macam maksudnya lah tempat kita berkumpul. Misalnya besok kan, kalau kita semua dah masuk syurga, kita tengah jom kita kumpul lah, lepak sekali kan, buat kuliah pula di syurga. Ya, jadi di situ ada tempatnya untuk kita berkumpul, untuk berjumpa mak. Bayangkanlah mak ayah kita sama umur dengan kita, anak kita sama umur dengan kita, cucu, cicit, datuk moyang, semua sama umur. Katanya lelaki 40 tahun, ada yang kata 33 tahun, ada yang kata 40 tahun, wanita ada yang kata sweet 17, wallahualam. Itu boleh dalam kitab lah, kita Sifatul Jannah karangan Ibnu Abi Dunya dengan karangan Ibnu Qayyim. Ada kitab Sifatul Jannah, boleh baca situ. Dan material yang paling cikai di syurga ialah emas dan perak. Itu pun emas dan perak, bukan emas perak di dunia, 70 kali ganda lagi emas perak di dunia, itu yang paling cikai. Dan ada lagi diperbuat daripada bahan-bahan yang kita tak pernah lihat lagi, lu'lu', zabarjad, zamrud, delima dan sebagainya. Kemudian tanah di syurga semuanya kasturi, bukan tanah liat, tanah pasir, tanah gambut. Tanah di syurga tu kasturi semuanya. Ada sungai susu, sungai anggur, sungai arak, sungai macam-macam ada. Tak boleh nak bayangkanlah syurga ni hidup selama-lamanya. Wallahu alam. Itu tentang syurga. Neraka pun ada jugalah pembahasan, tak payah cerita neraka lah. Kita berkali neraka insya-Allah. Jadi mungkin besok kita khatam, baca sikit, lepas tu kita khatam. Wallahu alam. Setakat itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua, mudah bagi taufik kita faham dan sampaikan, tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.